Dan untuk itu kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar yang merupakan Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia, juga pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Dalam pada kita menghadapi situasi PKP 3.0 yang akan dipanjangkan, bagaimana Profesor melihat lebih dahulu kesiapsiagaan dari segi keseimbangan di tempat kerja, keseimbangan dari segi kesihatan mental di kalangan rakyat Malaysia? Silakan. Okay, so alhamdulillah, terima kasih saudara Terence dan saudari Zaliha. Hari ini kita cuba untuk berkongsi dan juga berbincang berkenaan dengan yang pertama, bekerja dari rumah, iaitu apa yang kita harus berikan adalah berkaitan dengan keseimbangan hidup dan kerja, dan sudah semestinya dia berkait dengan kesihatan mental itu sendiri. So, di dalam keadaan sekarang ini, di dalam kita mematuhi SOP, sudah semestinya bekerja daripada rumah itu adalah satu alternatif yang sangat penting, dan inilah yang kita kata hasrat ataupun apa yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah untuk membantu kita untuk memutuskan yang kita kata pandemik COVID-19 ini. So kalau kita tengok secara umum, apabila kita berbicara berkenaan dengan keseimbangan hidup dan kerja, ia sudah merangkumi banyak perkara yang perlu kita berikan perhatian. Iaitu kalau kita tengok yang pertamanya, iaitu yang pertama sudah semestinya apabila kita berbicara berkenaan dengan bekerja, itu adalah dia berkaitan dengan produktiviti. Itu hasil yang kita perlu sama-sama capai di dalam memastikan tidak banyak perkara-perkara yang terjejas walaupun kita bekerja daripada rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah semestinya apabila kita melihat dari segi keseimbangan hidup itu sendiri, di mana kita di dalam kita bekerja di rumah, walaupun dengan mungkin ada tekanan-tekanan tertentu disebabkan kita perlu menyesuaikan, dan tidak semua yang kita kata individu yang mungkin boleh melihat bahawa bekerja daripada rumah itu seperti mana yang kita kata kondusifnya bekerja di ofis ataupun sebaliknya. Dan oleh itu, apabila kita berbicara berkaitan dengan bekerja daripada rumah, kita juga perlu melihat yang pertama, dari segi diri kita, perlu ada juga masa-masa rehat-rehat yang secukupnya untuk memastikan kita sentiasa kita kata dari segi kesihatan dan juga kesejahteraan diri kita kena berikan perhatian. Selain daripada ruang-ruang masa fokus kerja kita, tetapi kita kena agihkan masa-masa ada juga yang kita kata dari segi perhatian kita kepada ahli-ahli keluarga ataupun untuk memastikan kesejahteraan keluarga kita, dan juga mungkin kita juga ada tanggungjawab sosial yang lain yang perlu kita beri perhatian kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan sekerja dan juga ahli-ahli dalam masyarakat yang lain. So itu adalah beberapa perkara yang kita harus lihat. Okey, sebab itu yang kita tengok kesediaan kita dari segi mental, kesediaan kita dari segi komitmen adalah suatu perkara yang sangat penting di dalam kita mengamalkan norma baru yang kita kata kita bekerja daripada rumah, insya-Allah. Prof, dalam situasi sekarang mungkin ada juga yang mempersoalkan sedalam mana kita menyukai pekerjaan yang kita ada sekarang bagi mereka yang bekerja dari rumah bila diberi dalam situasi persekitaran yang berbeza. Stres itu mungkin akan mengatasi minat ataupun passion dalam kerjaya tersebut. Apa pandangan Prof dalam risiko ini berlaku di kalangan mereka yang dicampak dalam situasi yang mereka tidak sangka ini?
Okey, terima kasih Saudari Zaliha. Betul lah, apabila kita mula bekerja daripada rumah atau yang kita kata BDR ini, pada peringkat awal sudah semestinya dia memerlukan satu penyesuaian sebab apa? Yang pertama, mungkin kita kena beradaptasi dari segi ruang kerja ataupun komunikasi kita dengan rakan-rakan sekerja mungkin agak terhad dan inilah yang kita lihat penyesuaian yang berterusan ini ataupun perkara-perkara lain yang kita harus ambil kira untuk memastikan bahawa kita sentiasa memberikan kesan yang optimum di dalam, yang pertama di dalam penghasilan kerja kita itu sendiri. So itulah yang kita lihat dari segi rehat juga yang saya katakan tadi perlu kita ada, di mana kita tidak mahu apabila sesuatu tugasan itu yang kita harus ada mungkin di depan gadget-gadget tertentu, di depan komputer yang mana yang kita harus selesaikan dengan limitasi yang kita ada, dan mungkin kadang-kadang kita tempoh kita bekerja mungkin agak berbeza, mungkin berpanjangan dan tidak begitu mengira masa yang tertentu bagi kita menyelesaikan ataupun kita menghasilkan tugasan-tugasan yang telah diamanahkan kepada kita. Sebab itu keseimbangan antara kerja kita, keseimbangan antara masa lapang kita, keseimbangan antara kehidupan kita dan juga keseimbangan di antara penjagaan diri kita dan juga bagaimana kita nak uruskan mungkin stres yang kita alami di dalam kita menyelesaikan kerja-kerja di dalam limitasi yang tertentu. So kalau mungkin saya kaitkan apabila kita kaitkan stres dengan passion ataupun yang sesuatu perkara yang kita suka, pertama, sudah semestinya kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita harus buat itu mungkin dia tidak yang kita agak sukar, dan ini akan memberikan satu yang kita kata stres yang kita harus lalui tetapi apabila kita berbicara tentang stres itu, satu, dia tidak semestinya yang kita katakan stres itu adalah suatu perkara yang negatif, tetapi bagi individu yang mana kita lihat apabila dia dapat menguruskan ataupun berdaya tindak dengan baik dengan stres yang mereka alami itu, maka stres itu menjadi satu perkara yang positif yang akan menolak kita untuk menghasilkan sesuatu kerja itu secara optimum. Itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin apabila kebolehan daya tindak, kebolehan kita beradaptasi terhad, dia tidak akan memberi impak apa-apa. Dia just status quo. Maksudnya stres itu tidak memberi impak dan dia tidak merosakkan kita. Tetapi apabila kita sudah lagi tidak boleh berinteraksi ataupun sudah tidak lagi boleh menangani di mana stres yang melampau yang mungkin daya tindak kita yang berkurangan terhadap ataupun kita kata coping strategy, coping skill kita itu mungkin kita tidak boleh uruskan dengan baik, maka pada waktu ini kita kata dia memberi kesan yang negatif, yang mana yang kita kata stres ini sudah menjadi toksik kepada diri kita, sebab stres yang terlalu tinggi akan membuat seseorang itu tidak dapat menanganinya dengan baik, dan jika inilah yang berlaku, maka dia akan mengurangkan produktiviti ataupun dia mengganggu produktiviti seharian kita, termasuklah produktiviti kerja kita dan produktiviti di dalam kehidupan kita sehari-harian. Dia akan memberi impak. So apabila ketidakstabilan di dalam emosi kita itu sendiri, maka dia akan memberi impak bukan sahaja kepada diri kita, tetapi mungkin juga kepada ahli-ahli keluarga dan juga rakan-rakan kita di sekeliling kita.
So itu adalah perkara-perkara yang kita harus uruskan dengan baik. Mungkin jika semuanya berasingan kita mampu menangani, namun disebabkan oleh situasi bekerja dari rumah ini, semuanya disatukan. Produktiviti untuk bos atau majikan kita yang perlu diutamakan, dan juga kesihatan dan kebajikan keluarga kita yang berada di dalam rumah yang sama. Dan selain itu juga kita perlu seimbangkan kesihatan mental individu ataupun kita sendiri. Jadi apabila kesemuanya disatukan dalam satu hari, aktiviti seharian ataupun rutin seharian itu menjadi sesuatu yang dilambakkan bersama. Jadi bagaimana untuk dari segi kesihatan mental kita yang lestari, kita boleh pisahkan walaupun agak sukar kerana keberadaan fizikal itu. Semuanya berada dalam satu keberadaan fizikal pada satu masa. Bagaimana untuk kita imbangkan? Apakah mungkin langkah-langkah yang boleh kita gunakan untuk membantu dalam situasi ini? Okey, terima kasih saudara Darren. Satu persoalan yang baik. Apabila kita dapat bezakan, apabila kita berada di pejabat, mungkin pada ketika sebelum ini kita tengok yang pertama dari segi positifnya memang kita boleh concentrate ataupun kita boleh menumpukan sepenuhnya kepada kerja yang kita akan laksanakan. Tetapi positifnya apabila kita berada, mungkin kita berada di rumah, sudah semestinya lambakan di antara tanggungjawab kita terhadap kerja, dan dalam masa yang sama bagi sesiapa mungkin ada ahli-ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya, tanggungjawab kepada anak-anak dan keluarga juga mungkin berada pada waktu yang sama. Cuma beberapa perkara yang kita harus sedaya upaya untuk kita sama-sama berusaha adalah untuk kita uruskan masa kita dengan sewajarnya, agar ada masa kita boleh fokus sepenuhnya kepada kerja kita, dan ada masa kita boleh juga memberi ruang dan masa kepada keluarga. Ini adalah untuk memastikan tugas kerja dan tugas hidup seharian kita ini tidak berkecamuk. Itulah yang kita kata kita harus uruskan masa dengan baik, kita harus uruskan fungsi dengan baik, toleransi di antara tanggungjawab. Mungkin kalau ada keluarga, bagi suami, bagi isteri, mungkin bagi anak-anak yang dah besar, mungkin agak berbeza dengan anak-anak daripada anak-anak yang kecil. So aktiviti tertentu haruslah kita seimbangkan, di mana kalau kita lihat so itu adalah perkara yang penting untuk kita seimbangkan antara kerja dan kehidupan kita. Dan sudah semestinya ini kita kata apabila kita berbicara nampak macam mudah, tetapi dia tidaklah semudah ataupun senang untuk dijadikan, untuk kita laksanakan secara sempurna. Sebab ada kalanya kita perlu korbankan sesuatu perkara itu untuk mencapai sesuatu perkara yang lain, dan ada masa kita letak ke tepi perkara-perkara yang mungkin kurang penting dulu untuk kita beri fokus kepada perkara yang lebih penting. Itulah yang kita kata yang mana kita perlu tahu apa yang perlu kita beri fokus pada waktu-waktu tertentu supaya kita dapat laksanakan tanggungjawab kita. Yang pertama, untuk menyempurnakan tugasan-tugasan ataupun amanah yang kita diberikan, iaitu sama saja dengan kita cuba sedaya upaya supaya amanah yang dapat kita laksanakan sama saja bila kita bekerja di pejabat. Cuma tempat kita laksanakan tugas itu sahaja mungkin berbeza, dan ada beberapa gangguan kadang-kadang kalau kita tengok dari segi gangguan. Tetapi dari segi positifnya, kalau kita tengok dalam masa yang sama, dalam masa kita melaksanakan tugas kita sempurna yang mungkin, kita juga boleh memberi perhatian kepada anak-anak kita, memberi perhatian kepada keluarga kita. Kita cuba sedaya upaya untuk menyesuaikan dengan keadaan ini yang mungkin agak mencabar, yang mungkin bagi setengah pihak dia tidak sama kondusif dengan pejabat, tetapi ada juga mungkin di sebaliknya. Itu yang kita tengok. Bagaimana kita nak uruskan, bagaimana kita nak prioritikan perkara-perkara itu dengan
dengan sempurna dan bagaimana kita nak sesuaikan diri kita dengan sewajarnya. Itu adalah sangat penting bagi kita melaksanakan amanah yang kita sebagai seorang pekerja dan amanah kita yang kita laksanakan sebagai seorang ahli keluarga yang perlu juga memberi perhatian kepada keluarga, kepada diri kita dan juga yang saya kata tadi kepada masyarakat kita lah. Itu yang perkara-perkara yang harus kita sama-sama. Prof, ada segolongan yang gemarkan bekerja dari rumah seperti Prof sebutkan tadi, mereka boleh lihat perkembangan anak-anak, boleh lihat keluarga di sekeliling, tapi ada juga yang masih perlu compartmentalize, yang perlu pengasingan antara kehidupan di rumah dan kehidupan bekerja di premis pejabat secara konvensional. Dan walaupun bila PKP ditamatkan nanti, tidak semua syarikat akan berlumba-lumba, okey semua balik office. Masih lagi atas faktor keselamatan, ada syarikat yang akan mengatakan, okey buat dulu bekerja dari rumah untuk keselamatan masing-masing. Dan manusia ini dalam menangani situasi yang mereka tidak tahu, penuh dengan ketidaktentuan, yang full of unknown. Bagaimana mereka mengekalkan keseimbangan bila mana fokus terhadap kerja itu dan juga tanggungjawab terhadap keluarga itu dapat diseimbangkan sebaik mungkin, sebab begitu banyak faktor yang kita tidak tahu menuju ke hadapan ini. Okey, terima kasih saudari Zaila. Kita betul lah. Saya bersetuju. Ada setengah daripada kita mungkin apabila sudah lama kita boleh bekerja daripada rumah, mungkin ada yang sudah menyesuaikan diri dan mungkin ada yang lebih bernasib baik yang mungkin mempunyai ruang kerja yang cukup, mempunyai kita kata peralatan kerja yang cukup, dan ini akan memberi impak yang positif. Dan ada juga yang mungkin rasa mungkin kurang selesa disebabkan oleh gangguan-gangguan yang tertentu, yang mana kita rasa ataupun kita sudah rindu untuk pergi ke pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas yang kita diamanahkan. Okey, dalam apa-apa saja kehidupan kita yang kita kata yang tidak pasti yang tidak pasti, yang agak berubah-ubah, yang mungkin apabila dibenarkan tidak semua daripada kita akan dapat kembali ke office dengan sepenuhnya, dan itulah yang saya katakan perkara utama kita harus iaitu belajar untuk beradaptasi dengan secepat mungkin. Okay, yang keduanya, apabila perkara-perkara ini berlaku, itu adalah satu perkara yang kita juga harus apabila kita cuba untuk beradaptasi dan dalam masa yang sama kita melihat sesuatu situasi yang kita ada itu dengan dari sudut yang lebih positif. Apabila kita melihat sesuatu perkara itu dari sudut yang lebih positif, dengan lebih bersangka baik dan sebagainya, secara umum dia akan memberi impak kepada diri kita. Sebab apabila kita selesa, kita positif dengan diri kita boleh menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang tidak pasti yang berlaku itu, maka ini akan menjadikan individu itu lebih selesa dengan diri dia, lebih selesa dengan persekitaran dia. Dan inilah yang kita katakan, apabila kita selesa, kita dapat menyesuaikan sebaik mungkin dengan limitasi tertentu, tetapi kita cuba untuk sesuaikan, maka apabila diri kita lebih selesa, kita lebih berpandangan positif terhadap sesuatu perkara, maka dia akan memberi impak yang besar kepada kesejahteraan dan juga kepada kesihatan mental kita, di mana apabila mental kita sejahtera, apabila kita berpandangan positif, kita mula berasa selesa, gembira dan sebagainya, insya-Allah secara tak langsung dia juga akan membawa kepada kesejahteraan fizikal kita, dan inilah yang kita kata memberi kebahagiaan kepada diri kita secara umumnya, dan akan memberi impak yang sangat besar kepada kehidupan kita sehari-harian, dan juga akan memberi impak yang sangat besar kepada kehidupan bekerja kita. Dan apabila impak yang positif ini ada, maka sudah semestinya
tidak melihat kerja itu sebagai suatu stres lagi, tetapi kita melihat suatu kerja itu adalah kerja yang kita suka buat. Okey, yang suka, yang is a passion. Inilah yang kita kata passion. Apabila kita bekerja kuat, tetapi kita rasa seronok untuk laksanakan kerja dan kita mendapat satu kepuasan yang besar di dalam kehidupan kita. Terima kasih Profesor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dalam memberi pencerahan tentang bagaimana untuk kita membuat suatu keseimbangan, untuk mewujudkan keseimbangan di antara kerja dan juga keluarga tak kala kita bekerja dari rumah. Terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi. Prof merupakan Presiden Lembaga Kaunseling Malaysia dan juga pensyarah di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, dan ini sebenarnya